So dah lama sebenarnya saya nak record step by step. Okay, proses macam mana nak upload gambar ke dalam server. Dalam server, bukan dalam database. Apa yang disimpan adalah nama file. Apa yang disimpan adalah nama file. Tapi itulah saya tak pasti sama ada approach ni berjaya ataupun tidak. Kita cuba. Approach tu idenya lah. Idenya adalah kita akan upload gambar ke dalam server dan daripada server ni kita akan simpan. Okay, kita akan simpan dia punya maklumat nama file. Okay, maklumat nama file. Jadinya macam mana kita nak buat? Okay, strateginya adalah kita akan lihat satu kod daripada W3 Schools. Saya ambil shortcut dari situ, W3 Schools. W3 Schools ni ada satu kod untuk kita boleh upload file. Kita boleh upload file kepada server PHP. Server menggunakan PHP. Tapi saya nak tunjuk macam mana base dia dulu. Okay, base dia dulu. Sebab ialah nak upload mesti ada satu macam table dia kan. Macam mana nak simpan table semua tu. Itu saya nak kena tunjuk jugalah. So saya kalau nak follow boleh. Tapi saya risau korang tak nak follow. So apa-apa kod yang ada perubahan tu saya akan copy masuk dalam inilah, dalam group, dalam WhatsApp group. Dan recording ni insyaAllah saya akan upload juga ke dalam YouTube so that korang boleh rujuk kemudian lah. Okay, so step pertama saya nak configure saya punya base dulu ataupun saya punya project. Sebelum tu hujan lebat sekarang ni kat nilai. Saya risau dia punya line akan drop. Sekejap ya. Ni Windows 11 ke sir? Ya. Apa dia? Oh, sudah dah update kan? Oh dah agak berbeza lah dalam repository kita, dalam GitHub kita. Oh. Sebelum ni kita buat apa? Tak ingat pula kita buat apa. Tapi kat sini sekarang tengah hujan lebat. Jadi suara saya takut tenggelam dengan bunyi rintik hujan. Sekejap. Apa tadi? Kat mana kita? Sekejap. Allahu Akbar. Okay. Okay. So, bila kita nak buat satu operasi, upload gambar, lepas tu simpan dia punya link ke dalam database ataupun simpan ke dalam nama file ke dalam database, obviously kita kena ada database tu lah. Okay, kita kena ada database tu. Macam mana kita nak buat database? Macam case saya ni, saya dah sepatutnya dah ready lah saya punya project. Sekejap ya. VS Code. VS Code pun tak on lagi. Open folder. C. XAMPP. Saya gunakan XAMPP SCDocs, bengkel PHP. Okey, baik. Ini saya baru je clone daripada GitHub. Saya baru je clone daripada GitHub. Minggu lepas, masa kursus lepas kita guna table apa? Kita guna table apa? Ini bahagian gelanggang, bukan gelanggang. Belajar.
pengguna. Staff. Kau ada table apa? Yang latest saya tu apa? Tak ingat lah. Makan je sir. Apa? Makan. Tapi semua ada table makan tu ke? Itu rasanya berapa orang je ada tu kan. Oh, iya ke? Ha. Tak apalah. Kalau korang boleh dapatkan daripada ni, daripada GitHub, bengkel php.sql tu dia dah berubah sikit structure dia. Dan korang boleh copy je. Contohnya macam ni lah, nak mudah kan? Nak mudah, korang pergi kat GitHub kita, just nak copy dia punya structure table tu je. Okay, nak copy structure table tu. Apa nama dia? GitHub. Bengkel PHP. Okay, dalam bengkel PHP GitHub ni, dia namanya adalah SQL dump. Korang boleh pergi dapatkan kat file name dia adalah bengkel php.sql. So ada tak kat sini staff? Oh ada. Okay. So saya bagi link ni. Korang boleh copy dia punya SQL. Okay, copy dia punya SQL. Setakat ni kita copy je dulu. Daripada awal sampai akhir ni. Nak mudah sikit. Nak mudah. Yang penting ada table staff. Yang penting ada table staff. Just korang copy saja. Ctrl C. Korang copy saja. Ctrl C. Yang gelanggang. Saya ambil staff lah. Table staff. Lepas tu saya masuk kepada XAMPP ke tak kisah, ataupun korang boleh gunakan Laragon pun tak kisah. So since most likely kita akan ada Heidi SQL. Okay, saya gunakan Heidi SQL untuk import data-data baru ni. Okay, saya masukkan ke dalam query. Masukkan dalam query, paste dia dan run. Saya ambil code SQL dump ni daripada kita punya GitHub. Okay, bengkel php.sql. Bengkel php.sql GitHub kita. Dan saya akan copy semua ni dalam GitHub. Copy je the whole code. Dan masukkan dalam query. Ataupun kita boleh pergi ke query. New query tab. Itu query. New query tab. Dan korang boleh paste je lah kat sini. So yang ni nanti dia akan menambah pada database bengkel PHP lah. Kalau tak ada dia akan buatkan, kalau dah ada dia cuma akan modified table dalam tu je lah. Kalau dah ada dia akan modified table bengkel PHP, kalau belum ada dia akan tolong buatkan. Sebab dalam SQL query ni dia masih ada arahan untuk create database. So run. Dan kita refresh je lah localhost. So kita lihat dia punya table staff. So apa yang saya nak buat kat sini adalah dalam table staff ni, dia akan ada mana? Nampak kosong. Oh jap. Dalam table staff ni ada beberapa data lah. Kita ada ID, nama, nombor IC dengan bahagian. Okay, nama, nombor IC dengan bahagian. Apa yang kurang kat dalam table staff ni, boleh dapat tak table staff?
Oh, ramai juga yang join dalam 12 orang. Alhamdulillah. So saya proceed dulu sebab saya tanya tadi tak ada jawab. Siapa ada jumpa tak table staff? So proof of concept ni saya akan buat dalam table staff. Okay, saya akan tunjuk dalam table staff. Cumanya dalam table staff ini dia tidak ada tempat untuk kita simpan nama file gambar dia. Contoh dia macam wajah dia lah, wajah dia. Okay, gambar wajah, gambar portrait ke whatever it is lah. Okay, yang berkaitan ataupun gambar profil. Okay, gambar profil kepada staff. Okay, sebab dia tak ada field untuk table untuk simpan nama nama file lah, betul lah, nama file. Kita tak nak simpan file gambar, kita cuma nak simpan nama file saja. Kat mana kita nak simpan dia punya file-file yang physical file dia, kita akan simpan dalam satu folder nanti. Kita akan simpan dia dalam satu folder nanti. So kita right click dia, kita right click pula. Kita pergi kepada structure dia. Structure staff ni kan, structure staff. Kita akan tambah satu lagi field yang baru. Macam mana nak tukar? Ni. Ini button dia. Klik pada table staff ni. Dan kita akan tambah satu lagi file baru. File, kolom baru. Okay. Image profile. Okay, contoh dia lah. Image profile. Okay, klik kat sini. Ni, staff. Table staff ni. Klik pada table staff ni. Yang ada structure tu lah. Table staff. Ini adalah structure table staff. Dan kita akan tukar ni kepada wajah. Obviously wajah. Dan simpan berapa? Mungkin besar lah. Kita letak 200 pun okey. Biar dulu. Dan kita akan bolehkan dia null. Null tu memang default lah. So kita allow null. Kita allow null. No problem. Kita akan allow null. Okay, length dia lebih kurang 200. Nama dia image profile. Nama dia image profile. Tujuan dia supaya nanti bila kita bila user upload bila user upload klik save okay. So bila user upload satu gambar, sistem PHP kita akan hantar nama file gambar tersebut kepada folder inilah, pada folder pula. Kepada ni, pada field ini. Nama dia image profile. Okay, nama dia image profile. Okay, nama dia image profile. So, untuk tujuan tu, saya kena buat satu insert baru. Bukan satu buat insert. Saya nak tunjuk menggunakan insert yang baru lah. Okay, nak tunjuk saja, just nak tunjukkan proof of concept. Macam mana kita nak upload gambar. Gambar letak dalam server Apache. Tapi dia punya nama file kita letak di sini. Kita letak di sini. Okay, kita akan letak nama file di sini. Jadinya kita tak akan membazir, kita tak akan bagi beban kepada database. Database cuma simpan nama file sahaja. Tetapi physical file kepada image tersebut kita simpan dalam server. Kalau nak buat backup pun kita simpan nama je lah, nama file je. Okay. Okay. So itu keperluan dalam table. So kita dah modify keperluan dalam table. Untuk keperluan upload file, kita perlu apa? Kita perlukan borang lah. Kita perlukan borang. Apa nama borang tersebut? Form insert code. Okay. So untuk tujuan ni saya nak buat simple file saja. Yang nama dia, awak tolong follow convention ni. Bukan convention lah. Nama file ni bukannya compulsory, tapi saya nak memudahkan kita locate. Kita buat prefix 00 form insert image .php.
dia akan insert. Okay. Dalam ni saya akan tunjuk macam mana dia insert satu orang staff baru bersama dengan gambar dia. Macam tu. Saya nak tunjuk macam mana dia insert satu rekod baru staff ke dalam database bersama upload gambar. Okay, bersama upload gambar. Macam tu. So, tutup sekejap. Macam biasa, saya akan buat satu borang yang simple saja. Okay, yang atas ni macam biasalah, saya tak akan start. Saya akan gunakan apa namanya, form je lah terus. Form, post. Saya akan gunakan form. Yang decoration tu kemudian. Decoration tu kemudian. Sekarang ni saya nak buat form saja. Satu, kita akan masukkan nama. Sebab dalam borang ini, yang staff ni kita ada nama, nombor IC dengan bahagian dengan image profile. Okey, nama, nombor IC, bahagian image profile. Baik. Nama. Okey, lepas tu kita ada nombor IC. Kita ada bahagian. Dan kita ada apa tadi? Image profile. Okey, muat, naik, image, gambar, gambarlah, gambar staff. Okey dah, kemudian kita akan letak button lah. Button untuk submit. Okey. Okey. Bezanya adalah kalau kita lihat, saya rujuk balik kepada W3 Schools, ada satu contoh. Okey, dalam contoh W3 Schools ni, W3 Schools. Dia adalah contoh untuk upload image. Saya ada mention dalam video, sorry. Upload image. Okey, saya ada mention dalam video sebelum ni. Kita akan gunakan kod daripada W3 Schools ni untuk kita punya start off. By right, PHP ini file uploads ni kalau dalam XAMPP dia dah on. Yang ni dia memang dah on. Dalam XAMPP lah, dalam server masing-masing saya tak pasti. Korang kena double check. Tapi dalam XAMPP dia dah on dah. File upload ni kita pastikan on. Memang dia dah on dah. Kalau siapa-siapa gunakan XAMPP, Laragon pun biasanya dah on. So kita perlukan apa? Okay, kita perlukan borang ini. Yang penting adalah form dia ni kena mention yang pertama kita tambah sikit encryption type multi-part form data. Yang ni kita tambahkan lah. Satu lagi kita akan upload gambar tersebut dan siapa yang proses okay. Save, simpan, record, staff, gambar. Saya saja nak bagi panjang-panjang supaya saya boleh recognize later. Nama dia 00 simpan record staff gambar.php. Senang nak recognize lah. So dalam ni nama kita perlukan input. Okay, ID ni tak perlu. Nama dia adalah, name dia adalah nama. Tag, okay, fine. So ni kita buat BR mungkin. Dan kita repeat je lah. Tu nombor IC. Ni mungkin number lah. Sebab nombor IC kan nombor je. Dia tak ada string. Tak boleh ada string. Mungkin kita boleh buat max length lah. Max length 12. Okay.
So itu kita nak limitkan hanya 12 saja karakter yang boleh kita key in, yang boleh user key in. So bahagian ni saya tak nak complicated. Saya akan buat text box juga. Saya nak buat yang simple je dulu. Sebab kita nak fokus pada bahagian upload gambar ni. So untuk upload gambar ni kita perlukan satu input control yang type dia adalah file. Type dia adalah file. So bezanya dia menggunakan type file. Ni. Type file. Bezanya dia menggunakan type file. Ni type file. Yang lain semua kan text. 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 Yang ni kena pastikan type file. So name ni saya akan gunakan sama je dengan apa yang di-provide oleh W3 Schools, iaitu file to upload. So untuk ID ni saya tak perlukan sebab saya akan fokus hanya pada server side. Then kita akan ada submit button, simpan record, start. So itu lebih kurang ni punya kaedah dia. Kita perlu ada apa namanya? Kita perlu ada simpan record stuff. Inilah. Kita kena ada button dan kita kena ada file ni. Input type file. Ini contoh dia lah. Save. Kalau kita pergi kepada ini, saya rasa saya akan share dulu. Kalau korang nak join sekali buat coding ni, ambil lah. Okay, sorry. Saya lebih suka tag dengan nama dia. So macam case sekarang ni, nama file ini adalah 00 form insert image.php. So ini nama file dia lah. Okay, itu satu. Kemudian yang kedua ni pula. 00 simpan record stuff gambar. Dengan gambar lah. Macam biasa kita create satu file baru. PHP dengan nama yang kita set dalam action. So dalam ini kita terus menjurus kepada PHP dia. Okay, so kita nak wajibkan diorang ni upload nama dengan input je lah dulu. Nama dengan input dulu. Nama bukan name, sorry. Nama Sebab yang ini sebelah sini saya kena ikut nama field. Ni nama. Sebab tu saya letak nama kat sini. Okay, so itu satu. Yang ni, apa pula yang kita nak buat? So kita akan evaluate gambar tu ada tak? Kita akan evaluate gambar tu ada tak? Okay, kita akan evaluate gambar tu ada tak? So, macam mana kita nak evaluate gambar tu ada tak? Mula-mula sebenarnya ini cuma nak memisahkan sama ada kita nak proses data ataupun proses gambar ataupun tidak. Kalau gambar tidak dibekalkan, kita akan pilih kepada branch yang tidak memproses tak memproses file.
Tapi kalau kalau user pilih untuk upload gambar, kita akan usahakan supaya dia pergi kepada branch yang boleh insert image, yang boleh upload image. So kita just inilah kita tengok mana satu sama ada gambar tu di-upload ataupun tidak. Okay, so kita lihat balik macam mana kod dia. Ini adalah contoh kod. So kita akan pastikan gambar tu diselect ataupun tidak. Okay, so saya demo dulu apa yang berlaku pada borang tadi. Kita lihat dulu apa yang kita ada pada borang tadi. Alamak, sorry. Okay, form insert image, form insert dengan image. Okay, so bila user pilih untuk upload form, upload gambar macam ni, dia akan pilih menggunakan borang ni lah. Ni, dia key in data, bla bla bla, nama apa, masukkan IC, kod bahagian, contohnya. Lepas tu bila dia choose file, dia ambil satu image, klik open. So bila kita submit, okay, tak apalah. Kita tak settle lagi file yang kedua kan. So bila dia submit, text box ini ataupun gambar ini dia akan claim sebagai ada value. Dia ada value. Kalau tak ada value, maksudnya kita macam ni. Kita check sama ada gambar tu wujud ataupun tidak. Okay, kita check sama ada gambar tu wujud atau tidak. Sekejap ya. If kita boleh check menggunakan apa namanya? Post ataupun files is set. Is set ya. Okay, ini kalau gambar tu wujud, barulah kita akan proses upload gambar. Kalau tiada, maksudnya tiada gambar dipilih, maksudnya kita tak akan proses, kita akan cuma simpan record je lah, simpan. Dia akan cuma berlaku simpan record saja. Okey, simpan record saja. So ini akan proses upload gambar dan juga simpan record. Okay, apa yang kita nak simpan? Nama, IC, bahagian dengan nama file. Okay. So kalau gambar tu ada kat atas ni dan kita expect gambar tu adalah, senangnya ini kita expect gambar tu ada. So kita akan buat proses upload gambar. So macam mana proses nak upload gambar? Saya harap yang sebelum ni korang dah try. Okay, kalau tak try pun tak apa, kau try kemudian lah. Mana tadi? Okay, ini proses dia lah. Panjang, saya dah explain dalam video yang sebelum ni. Saya dah explain dalam video sebelum ni, proses macam mana nak upload ni. Okay, tapi yang ini yang saya explain tu mungkin yang basic je. Saya akan pergi kepada yang finalize lah. Okay, saya akan pergi kepada yang finalize. Kod dia panjang. Kod dia panjang ni. Kod dia panjang. Okay, kod dia panjang. So complete kod dia agak panjang sikit. Okay,
Tapi saya rasa saya dah explain dalam video yang saya bagi sebelum ni untuk upload file. Okay. So saya akan ambil yang ni, proses yang lengkap untuk upload file gambar. Okay, untuk upload file gambar. So saya akan letak dalam satu target directory, nama dia uploads. Ni dia dah sediakan ni uploads. Korang nak tukar pun boleh. Kalau nak tukar, korang kena tukar kat sini lah. Okay, korang tukar kat sini. So, kod dia panjang. Okay, so kod dia panjang. So, saya akan adjust accordingly lah. So, apa yang dia buat kat sini, first, dia akan cuba dapatkan, okay, dia akan define satu folder, nama dia uploads.php. Okay, dia akan gunakan file folder uploads ni untuk masukkan semua gambar yang user uploads. So, korang kena pastikan, korang ada tak dia punya folder tu. Kalau korang nak tukar kat sini, korang kena tukar lah. Okay, korang kena tukar. Kalau korang nak tukar, tukarlah kat sini. Tapi kena pastikan kalau tukar nama folder ini, pastikan ada juga folder tu kat sini. Dalam folder kita ni ada tak folder aduan? Kalau tak ada, kita kena buatkan je lah. Ni nampak. Ada ke tak ada? Kalau tak ada, kenapa tak ada? Kita kena buatkan satu folder, nama dia uploads. Okay, so sekarang kita ada folder nama dia uploads. Ni, ada satu folder nama dia uploads. Sebab apa? Sebab program kita ni, bila nak upload gambar, dia akan hantar kepada folder upload sini dalam server. So physical file image akan masuk dalam folder uploads, tapi dia punya nama image tersebut akan dihantar kepada database. So proses dia agak panjang. Satu, dia akan check adakah so dia akan proses adakah silap. So dia akan proses kat sini. Saya rasa ini kita akan off-kan dulu. Sekejap ya. Okay, saya adjust sikit balik. Ini sepatutnya tak perlu ada checking. Okay, so first dia akan check. Image ataupun bukan. Sebab kita nak terima, ini critical juga sebenarnya. Sebab kita nak kena pastikan gambar yang user upload tu image. Sebab kita nak upload gambar profile, bukannya kita nak upload PDF. Kita tak nak user masukkan PDF. Kita nak gambar. Okay. So kat sini, kalau sistem ni ataupun program ni indicate bahawa benda ni image, okay, maksudnya dia akan move file ni, dia belum move lagi, sorry. Dia cuma akan bagi flag. Flag ni apa? Dia kata upload okay. Maksudnya kalau upload, selagi upload kosong, selagi tu dia tak akan pindahkan file image kepada dia tak akan pindahkan file image kepada server repository lah. Okay, kalau ni kenapa terlebih satu? Okay. Then ada lagi checking. Checking seterusnya, dia akan double check gambar, nama gambar tersebut sudah ada ataupun tak dalam server. Kalau dah ada, dia akan bagi tahu, dia akan flag bahawa upload ni tak okey. Jadi sebab tu dia letak
ini adalah flag ya. Satu tu maksudnya untuk boleh maksudnya true lah, macam true. Dia boleh simpan dalam proses ni akan simpan gambar image dalam sebuah folder. Kalau kosong ni dia akan skip, dia akan abort. Bukan skip lah, dia akan abort. Okay, dia akan abort. Ataupun dia just simpan dia punya nombor IC tu je lah. Tapi dia tak simpan gambar. Ni gambar dia tak simpan ataupun file tu dia tak simpan. Okay, kalau gambar ni, ni adalah untuk check file size pula. Kalau gambar ni lebih besar daripada, saya rasa ni 500 meg kot. Kalau lebih besar daripada 500 meg. 100 meg Rasa 500 KB. Tak, nanti kita tengok balik. Dia akan reject lah. Dia akan reject. Okay, kalau lebih daripada size ini, dia akan reject. So nanti kita test. Kita test. Tu ada beberapa checking lah. Lepas tu kita cuma nak pastikan dia upload PNG, JPEG dan juga GIF sahaja. Untuk image saja. Kalau korang nak narrowkan lagi pun boleh. Contohnya macam dia cuma terima PNG saja. Boleh. GIF tak nak, dia just nak PNG saja. So image file type ni kita boleh narrowkan dia. Okay, kita boleh narrowkan dia. Contohnya kita nak PNG saja. Boleh kita letak PNG saja. Yang lain ni kita off lah, kita buang. Okay. Kalau kita nak JPG saja, kita letak macam tu. Tapi kalau katakan kita nak beberapa file type, no problem. Kita just maintain dengan senarai ni. Dia akan simpan JPG, dia boleh terima PNG, dia boleh terima JPEG dan dia boleh terima juga GIF. Maksudnya animated GIF pun saya rasa okey, boleh diterima lah. Dan dia check lagi. Okey, dia akan buat verification. Kalau flag ni bernilai kosong, maksudnya dia tidak boleh diupload. Selain daripada itu, else ni maksudnya dia boleh diupload lah. Okay, dia boleh diupload. Dan dia nak simpan kat mana file uploaded ni? Dia akan simpan dalam sini. Dia akan simpan dalam folder yang kita define tadi tu lah. Okay, dia akan simpan dalam folder yang kita define tu. Okay. So name ni apa? Name ni nama file tersebut lah. Name tu nama file tersebut. Okay, dia akan simpan sebagai nama file tersebut. Seeloknya kita rename lah file tu. Kita rename. Seeloknya kita rename. Maksudnya kita attach sekali nama file tersebut dengan tarikh ke contohnya lah. Okay, supaya possibility untuk dia image nama image tu berulang tak memberi kesan sangat. Okay, kita tak nak dia macam terlalu limited kepada maksudnya kalau macam kita boleh senang kita reset je lah nama file tu. Elok kita reset, boleh kita reset. Nama file yang user upload tu kita bagi nama lain ataupun sistem akan bagi nama lain. Tapi untuk sekarang ni kita akan gunakan nama yang dia upload tu. Okay, so itu proses dia. Panjang sikit lah sebab proses ni saya dah cerita dalam file yang dalam video yang satu lagi. So kalau korang nak rujuk balik video tu nanti kemudian boleh rujuk balik. Dan satu lagi, sorry your file was not uploaded. Ini kalau file tu tak memenuhi syarat tu dia akan bagi tahu sorry your file was not uploaded. Tak inilah korang boleh tukarlah kepada interface sendiri. Maaf, file image tidak diterima. File image tidak dapat diterima. Contohnya lah. Contoh macam tu. Okay. Yang ni korang boleh tambahlah apa-apa yang patut, tukarlah dia punya interface. Move uploaded file ni maksudnya apabila semua tu dah dipenuhi, macam file type dah dipenuhi, file size dah dipenuhi, file tak belum exist lagi. Okay.
korang boleh upload saja. Maksudnya benda-benda ni selagi semua tu dipenuhi, dia akan dapat upload OK 1. So upload OK 1 tu maksudnya apa? Dia akan membenarkan proses lah, sistem akan membenarkan proses. Selepas kita check beberapa syarat, kosong ni banyak tendensi untuk dia dapat kosong lah. Banyak tendensi dapat kosong. Contohnya macam kalau kita upload, kita user pilih PDF. Obviously dia tak memenuhi syarat-syarat image file, so dia akan dapat kosong. Bila upload OK ni kosong, dia akan keluar image ini, dia akan keluar message ini. Maaf, image dapat diterima dan dia tidak akan simpan lah. Dia tak akan simpan. Kalau upload OK dapat nombor 1, upload OK ni dapat nombor 1 bila masanya kat sini. Ni. Dia check dulu file size, file image type. Ini dapat 1. Kalau dia penuhi kriteria file tu adalah image, dan dia akan dapat 1. Tetapi along the way tu ada lagi checking. File tu dah exist belum? Kalau dah, dia akan dapat kosong juga. So penentu dia adalah flag ini ataupun bendera ini, upload OK ni. Selagi upload OK ni bernilai 1, maksudnya data ataupun file tu boleh disimpan dalam dalam database. Dalam file. Sekarang kita cerita file. File boleh disimpan dalam folder. File boleh disimpan dalam folder. Tapi macam mana kita nak simpan? Apa? Macam mana pula kita nak simpan? Kita punya ni. Kita punya record tadi. Macam mana kita nak simpan record? Macam mana kita nak simpan record? Yang kita punya SQL tu. SQL sama dengan mula-mula kita akan buat ni lah. Include simpan record. Kita akan buat include connection. .php macam biasa. Dan seterusnya kita akan insert into. Ni SQL yang biasalah, common SQL. SQL yang common. SQL yang common kita buat apa? Insert into. So saya mute kan. Hello? Boleh dengar tak? Boleh, sir, boleh. Boleh. Okay, so apa tadi? Insert into table nama dia staff. Table dia nama staff. Kita lihat balik table dia nama staff. Saya nak masukkan data kepada table staff ini. Mana ni? Insert into staff. Lepas tu apa field yang terlibat? Nama, nombor IC. Apa lagi? Bahagian image profile. Bahagian dan image profile. Tapi sebelum tu, sebab untuk values kita perlukan value nama, kita perlukan nombor IC, kita perlukan bahagian dan kita perlukan image profile. So nak capture ni semua dari mana? Satu ni macam biasalah, kita akan gunakan nama. So yang ni kita akan capture daripada post. Daripada post sebab data ni dihantar melalui method post. Ni dalam method post ni. Ni method post. Jadi kita kena capture dengan post variable lah. Post variable. Ini adalah nama. Dan setiap satu kita akan repeat lah. Nama, nombor IC, bahagian. Tapi image
profile ni, image profile, kita kena reflect apa? Kita kena reflect apa? Kita kena reflect yang mana satu? Kita kena reflect dia punya ni lah. Yang ni. Base name. Base name. Kita akan capture dia punya base name. Okay, base name kepada file upload tadi. Okay, dia punya base name kepada file upload tadi. Okay. So untuk tujuan tu saya rasa kita kena encapsulate data ni dalam, bukan kat sini. Dia tak boleh letak kat luar. Dia tak boleh letak kat luar. Yang lain ni kita boleh letak kat luar lah. Yang lain ni kita boleh letak kat luar. Ni mungkin kita letak kat atas lah. Kita mungkin letak kat atas. Tak apalah, kita repeat lah, tak apa. Just nak, tapi tak bijak pula. Sebab dia berulang. Okay, so kita boleh letak kat atas lah. Ya, bukan macam tu. Sekejap saya restructure balik. So yang ni saya akan letak dulu null. Okey, saya letak null dulu. Sebab image profile ni saya akan dapat hanya data dia, hanya apabila kita dah pasti bahawa image itu memenuhi kriteria, iaitu di sinilah. So kat sini adalah image penuhi kriteria. So saya apply kat sini daripada base name dia. Base name ni merujuk kepada nama file tu lah. Kita merujuk kepada nama file. So kita akan capture ni dalam base, daripada base name, hantar kepada image profile. Sorry, ada $sign. Lupa. Selepas itu, image profile ni kita akan capture lah. Capture dalam sini. Okay, kita akan capture dalam sini. Okay, kita capture kat sini lah. Sebenarnya kalau ada gambar di-upload ataupun gambar tak di-upload, still dia akan kena execute both ni lah. Okay, dia akan execute juga. Cumanya beza dia, bila macam mana? So saya rasa ini kita boleh buat kat luar juga. Maksudnya ini kita boleh buat kat luar. So ini pun tak perlu sebenarnya. Okay, tak apa. Saya adjust balik ya. Okay. Atas ni cuma untuk proses gambar. Okay. So selepas kita berjaya proses gambar, kita akan execute SQL. Lepas tu kita akan execute result. MySQLi underscore execute query. Query. So yang ni dia akan masukkan database connection kita. Database connection kita ni saya boleh check balik ke dalam connection. Di file connection, dia kata kat sini con. Okay, con. So saya gunakan nama ni lah, variable name ni. Con dan juga SQL dia. Cumanya yang ni tak lengkap lagi lah sebab values ni kita kena capture nama, nombor IC, bahagian dan juga image profile. So image profile ni kita dapat datanya daripada sini. Okay, maksudnya apa? Maksudnya
kalau proses upload gambar ni tidak berjaya ataupun dia tak ikut syarat-syaratnya, image profile ni akan dapat null lah. Dia akan dapat null. Null tu maksudnya tak ada data lah. Dan dia akan simpan sebagai kosong lah. Okay, dia akan simpan sebagai kosong. Okay, so seterusnya kita akan lihat apa macam mana. Ini SQL command, kita check if result sama dengan true, then yang ini berjaya simpan record baru, record staff. Okay, dia berjaya simpan record staff baru. Okay, dan macam mana nak buktikan dia? Macam mana nak buktikan dia? Else ni tak berjaya lah. Macam mana nak buktikan dia? Kita akan keluarkan. Okay, kita akan keluarkan. Okay, echo berjaya simpan record baru. Kita akan keluarkan nama staff tersebut. Okay, nama dia. Kita akan paparkan nama dia. Dan kita akan juga echo gambar dia. Gambar dia. Macam mana kita nak echo gambar dia untuk pastikan yang proses ni berjaya. Ada delay tak? Kita boleh buat A lah. Href. Okay. Kalau ada gambar, macam mana kita nak check kalau ada gambar? Okay, kita check macam mana kalau ada gambar. Kita akan check dengan menggunakan if. Ini kalau ada gambar lah. Kalau ada gambar, kita papar. Okay, kalau ada gambar, sistem akan papar. Macam mana nak papar? Kita akan check. Kan tadi ni null kan? Okay, kan null. Okay, kalau not null, obviously kalau gambar, kalau image profile tak sama dengan null, maksudnya ada lah. So kita akan echo ada gambar. Maksudnya kita akan echo gambar tu lah. Macam mana nak echo gambar? Kita gunakan src. img src sama dengan okay, kita akan paparkan macam tu with sama dengan mungkin 50% ke? Contoh dia lah, contoh. Macam mana nak paparkan gambar? Obviously, kita kena, ni image profile ni kita kena tahu, ini image profile ni merujuk kepada nama gambar. Nama gambar. Okey, dan juga folder dia. Folder dia apa? Folder ni macam ni. Folder ni adalah, mana folder dia? Ni. Ini adalah folder dia. Target directory. Okey, so target file, target directory. Oh, okey. Kita ambil terus je lah target file ni. Sekejap. Tak boleh juga. Sekejap. Kita ambil target directory. Oh, dia dah ada target file kat sini. Okey. Baik. Kita ambil target directory. Okey, faham. Saya akan ambil target directory ni. Kita ambil target directory dengan macam nak combine lah. Saya buat barulah, variable baru. Gambar sama dengan target directory dot image profile.
Ni kita akan ambil gambar. Okey, saya buat modification sikit sebab yang ini, okey, saya test dulu. Kalau berjaya baru saya akan explain lagi. Yang ini dia kata, okey, fine. Ada nama. Sebenarnya checking ni tak betul. Sebab saya nak check, yang gambar ni wujud ke tak. Okey, gambar ni wujud ke tak. Sepatutnya saya check files, apa nama dia je? File tu upload ni. Tapi bukannya is set. Tak apa. Kita test dulu. Dia tak akan is set. Kita apa? Kita test dulu. So, berjaya simpan rekod baru. Sorry. Kalau gambar tu wujud, not null, dan kita akan cuba paparkan dia balik menggunakan ni lah, image SRC. Kita akan paparkan balik menggunakan image SRC. Kalau berjaya, then saya akan explain lagi. Okay. So, konsep dia lebih kurang macam tu. Macam mana? Saya try fresh balik semula. Nama Ali, nombor IC, bla bla, kod bahagian, GSK, buat naik gambar. Oh, saya rasa ni lebih daripada 500,000. 500,000. Maksudnya 500,000 tu adalah 500 KB lah. Saya cari gambar yang kecil sikit. Oh, ni 2 meg. Ni lagi 6 meg. Ni pun besar juga. Ni 300. Okay. Line 7. Tak apa. Kita lihat line 7. File dia panjang sebab ni bukannya proses yang simple. Image profile. Kenapa tak dibenarkan? Oh, sorry. $sign. End of file 61. 61 last. Apa isu dia? 61 kat sini. Ke terlebih? Ya, terlebih. Undefined target file. Sekejap ya. Undefined index nombor IC. Kenapa nombor IC tak boleh? Okay, kalau nak tengok bahawa benda ni dah di-upload ataupun tidak, satu kita boleh display. Kalau keluar gambar, dia berjaya lah. Satu lagi, kita tengok folder upload yang kita define tu kan. Sebab kita akan kumpul folder kita kat sini. Target upload ni, uploads ni, kita akan kumpulkan di sini. File yang kita upload, user upload, dia akan kumpulkan dalam folder ni. So, kita tengok dalam folder yang ini, yang kita baru just buat tadi, ada ke tidak? Tu ada. Oh, tapi dia rename lah. Dia rename. Gambar tu dia rename. Dia tak gunakan nama asal, dia rename. Tapi sebab tu saya kata, kalau rename, saya rasa lebih elok.
Sebab kalau kita lihat bila kita hantar WhatsApp pun, korang simpan gambar dalam Facebook ke dalam Instagram ke, kalau korang download daripada sistem tu balik, dia akan rename ikut tarikh bla 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 macam itulah, dia akan rename. Dia tak, nama asal dia tu macam dihilangkan. Sebab apa? Sebab dia nak mengurangkan tendensi nama sama nama file. Nama file yang sama. Dia nak mengurangkan tendensi tu. Sebab tu dia rename. Dia reset nama file tu kepada satu nama yang lain. So, contoh macam ni kan, dia dah berjaya upload dan memang bila kita lihat ada dalam, tapi adakah dia maklumat gambar tu ada tak dalam stable stuff? Tu ada. Tapi nombor IC ni dia hilang. Kenapa dia hilang? Kita check balik . Saya rasa sebab ni number saya tak set. Oh, silap. Type ni sepatutnya number. Name ni adalah nombor IC. Sorry. Okay. So issue dia itulah. So saya akan cuba up balik proses ni. Saya nak masukkan roll. Saya nak masukkan gambar baru. Okey, ni bawah 500,000. Cuma lebih daripada 500. Sekejap . Alah, image tidak dapat diterima. Ya, sebab file dia terlalu besar. Okey, dia dah block kat situ. Ataupun kalau kita masukkan, sekejap saya refresh . Ataupun kalau kita masukkan file PDF. File PDF ke yang kecil lah. Sebab awal-awal dia lock PDF. Ni pun besar file dia. Ni kecil. Okay, try. Ni file dia kecil. Sorry. Sebab gambar ni tak diterima sebab dia bukan format yang ditetapkan seperti dalam kita punya sistem. Inilah kita dah define dalam sistem tadi kan. Dia PDF. Bila PDF dia akan reject. Okay. Tapi dia akan tetap masukkan gambar nama ni. Nama dia akan masukkan. Okay, nama dia akan masukkan. Cumanya apa yang tak masukkan, dia tak masukkan nama, dia tak masukkan. Dia tak masukkan apa? Dia tak masukkan gambar tu lah. Gambar tu dia tak masukkan. So nanti kalau seeloknya kita ada satu mekanisme untuk update maklumat pengguna bersama dengan inilah, kena ada satu update facilities lah untuk asalnya tak ada gambar. So kita kena ada satu update facility untuk membolehkan gambar tu di upload semula lah, macam tu lah. Lebih kurang macam tu. Konsep dia lebih kurang macam tu. Kalau gambar tu okey, dia akan boleh simpan kat sini. So saya akan cuba masukkan satu lagi gambar. Boleh ke tidak? Okey, saya masukkan Nasuha. Contohnya lah IC dia 111111. Okey. Pilih gambar. Mana gambar yang menarik? Contoh gambar ni kan kecil. Okey, letak je lah apa-apa pun gambar. Dia boleh masuk, dia boleh upload. Dia upload gambar ni, kalau kita nak pastikan dia upload ke tidak, tengok dalam folder uploads. Ada gambar ni. Nama dia tak rename lah. Lama dia tak rename. Okey, dia tak rename. Tapi tak apa, yang penting ID dia macam tu. Okey, ID dia macam tu. Kalau nak rename lagi bagus. Kalau boleh rename lagi bagus. Daripada nama macam ni kan. Sepatutnya rename lah. Dia tak rename. Okay, so kalau nak rename, korang pandai-pandai lah buat renaming punya algorithm. Okay, tapi setakat ni saya dah tunjukkan bahawa proses tu boleh berlaku, boleh dilakukan.
dengan menggunakan kod yang kita ambil daripada W3 School. Contoh. Okay. So saya upload balik satu form insert image. Saya rasa ni dah okey. Kemudian kita pandai-pandai lah kalau nak decorate dengan include kita nak bagi interface dia seamless. Kita letak je lah PHP include kan ada kita punya tu kan header dot bootslender dot php ni contoh ni lah, so that interface kita cantik lah sikit. Ni pun kita boleh adjust balik macam tu lah kalau kita nak adjust. So ini adalah kod dia, dan pastikan korang yang folder upload ni saya tak check sama ada dia wujud ataupun tidak. So saya andaikan dia wujud. Korang adalah algoritma yang lain untuk pastikan folder ni ada. Boleh juga buat macam tu, maksudnya check dulu folder tu ada ke tak. Kalau tak ada, dia akan tolong buatkan, ataupun kalau dah ada, dia tak buatkan lagi yang baru. Okay. So macam itulah dia punya implementation. Saya share dalam mana tadi? Okay, saya share dalam group. Okay, tu dia punya kod dia. Okay, pastikan dia gunakan, saya prefer untuk gunakan nama ni lah. 00 simpan record staff gambar .php. Okey, ada apa-apa? Saya ikut tu saya letak dalam. Okey. Yang ni tertakluk kepada ni lah, korang punya field name. Okay, pastikan field name tu korang adjust lah. Dia tak boleh nak exactly sama lah, sebab saya tunjuk contoh ni kepada folder staff. Okay, kepada folder staff. Kepada folder staff. Kepada table staff. So nantinya kalau katakan kita nak extract gambar tu keluar balik, nak keluarkan gambar tu balik, korang kena ni lah, kena extract. Extract macam mana? Extract macam mana ya extract dia? Oh, okey. Nak tunjuk senang ya? Senang pula. Macam mana yang nak extract? Okey. Saya tunjuk je macam mana nak extract dia keluar. Sebab tadi saya punya contoh ni dia hanya melibatkan apa namanya? Melibatkan, sebab yang ni saya capture dia daripada, bukan daripada database pun. Dia just capture daripada maklumat dalam temporary storage. Dia maksudnya dalam temporary memory dalam PHP lah. Okay, so kalau contohnya katakan kita nak extract dia keluar, saya rasa saya akan buat satu lagi tambahan kepada borang update. Okay, borang update. So saya nak paparkan dia kat bahagian atas, contoh dia lah. Okay, contoh dia lah. So saya akan letakkan di sini gambar staff. Mungkin tak cantik, tapi tak apa, kita just nak proofkan konsep tu dulu. Okay, so kita akan fetch saya akan fetch image profile daripada, sekarang ni dah ada image profile. Ni kan namanya image profile. Ya, image profile. Saya nak buktikan bahawa benda ni boleh di capture balik daripada
profile. Image lah. IMG SRC sama dengan saya akan echo lah. If saya sebelum tu saya akan evaluate dulu. Okey, saya akan evaluate dulu menggunakan PHP. If sebab saya tak pasti gambar ni wujud ataupun tidak. Gambar ni wujud ke tidak. So saya akan masukkan ni lah terus. Okey, saya akan masukkan if image profile tak sama dengan null. Sebab dia ada dua tendensi lah. Satu, image profile tu adalah ada content dan satu kemungkinan lagi dia kosong. So kalau kosong, saya tak nak buat paparan lah. So kalau ada, baru saya akan buat image SRC ni. So macam mana kita nak folder upload tu, sepatutnya kita akan declare dalam bentuk global lah. Tapi since saya tak tunjuk lagi ni, so saya akan gunakan hard code je lah. Slash ni akan masuk image profile. Dan kita akan set width dia kecil je lah. Width. Cumanya untuk proses ni just nak pastikan je. Saya terpaksa patah balik. Pencarian. Dia lock tak? Oh sorry. Lock. Pencarian. Pencarian. Sekejap, tadi siapa yang ada nama? Nasuha. Okey, ada gambar. Nasuha ada gambar. Hai. Ya. Apa aku lock? Oh, sorry. Silap. Sekejap. Dalam form update saya tak unlock dia. Oh, broken. Gambar ni broken. Broken ni maksudnya dia tak jumpa lah. Okay, broken ni maksudnya dia tak jumpa. Okay, check balik. Siapa nama tadi? Ali. Okay, baik. Kita akan pilih Ali pula. Okay. Gambar ni broken. Okay. Kalau broken, kita lihat balik apa dia punya kod dia. Kenapa ada folder JSK? Oh, silap. Mana bahagian pula. Dalam form update.
Oh, ini bukan bahagian. Aduh, tu lupa nak tukar. Okey. Press balik. Tu. Gambar ni kita boleh keluarkan. Sebab apa? Sebab dia ada maklumat. Tak cantik lah. Nanti korang adjust lah dengan cut ke kan. Dengan cut ke dengan apa ke yang cantik sikit. So just nak proof of concept sekarang ni. Okay. Boleh. Gambar dia boleh nampak. Tapi kalau gambar dia tak wujud, contohnya macam kes Aminah ni mungkin tak ada. So dia tak paparkan lah. Sebab apa? Gambar dia memang tidak dibekalkan. Jadi korang kena buat satu update yang mana kita boleh upload balik gambar tu lah. Okay, itu saja dia punya kaedah dia. Macam mana saya buat. Korang nak rujuk, korang kena rujuk balik dalam ni lah, dalam GitHub. Sebab sekarang ni kod yang saya tengah edit ni dia dah wujud, dia index. Okay. Saya akan terus upload ke GitHub lah. Proses upload. So apa-apa yang saya tukar ni, saya semua kod dia visible kat sana. Okay, semua kod dia visible kat sana. Kalau nak tengok dalam form update ke, dalam form insert image ke, ataupun dalam apa lagi tu, dalam form insert image dengan satu lagi simpan record staf bergambar. Okay, so agenda pertama dah selesai. Okay, dah selesai. Itu adalah demo macam mana kita nak upload gambar, okay, melalui sistem PHP kita. So nanti korang capture dia punya code balik daripada ni lah, daripada GitHub. So Nasuha, agenda kedua awak kena ni lah, awak kena tunjuk lah. Agenda kedua. Tunjuk Agenda kedua awak pula. Okay.